Antara sebab kenapa negara kita kena jajah sebab kuasa besar ni nak kontrol Selat Melaka. Tapi korang pernah tak terfikir kenapa orang berebut nakkan Selat Melaka ni? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan kerana panjangkan umur kita untuk berjumpa lagi. Aku rasa dah lama aku tak cerita pasal Melaka kan. Tapi aku bukan nak cerita pasal Kesultanan Melayu Melaka lah. Asyik cerita barang kat darat je. Kali ni kita cerita barang kat laut pula. Jadi hari ni aku nak ceritakan pasal Selat Melaka. Sebelum tu aku nak share dengan korang satu benda dulu. Semalam masa aku live dekat TikTok, ramai orang tanya, apa aktiviti Gigi Emas ni? Siap ada praktis main muzik bagai. So aku rasa masih ramai lagi yang tak tahu apa aktiviti dalam Gigi Emas Entertainment ni. Selain daripada buat konten dekat social media, main aktiviti kita orang ialah fotografi, videografi dan audiografi. Kita orang boleh shoot gambar dan video untuk wedding, event, komersial, iklan dan juga produk. Senang cerita, segala yang berkaitan dengan video dan gambar kita orang boleh buat. Dan Gigi Emas juga ada buat recording lagu, jingles, iklan radio dan segala benda yang berkaitan dengan bunyi. Lagu intro dengan kredit tu kita orang buat sendiri ya tu. Tak lama lagi kita orang nak riliskan full song masa New Year 2024 nanti. Lepas tu kenapa dekat studio selalu ada budak menyanyi, main gitar, flute, apa semua tu? Sebab Gigi Emas ada provide untuk live performance. Kalau korang punya wedding atau event nak panggil live band, Gigi Emas ada. Nak full band ada, nak 3 piece pun boleh. Sebab tu lah nama kita orang Gigi Emas Entertainment. Sebab pengkhususan kita orang dalam bahagian entertainment. Cuma mungkin silap aku juga sebab jarang war-warkan benda ni. Selama ni kita orang dapat job dari mulut ke mulut. So sekarang ni aku rasa aku patut war-warkan pada orang ramai. Tak lama lagi, insya-Allah dalam tahun depan Gigi Emas akan ada department baru pula, iaitu F&B. Sebab aku dah jumpa someone yang aku yakin untuk jadikan business partner aku. Tapi pengkhususan dia dalam F&B. Kita orang masih lagi dalam proses R&D produk, susun marketing dan sebagainya. Kalau bidang entertainment dengan F&B ni dah stabil, aku mungkin akan cari partner yang baru untuk bidang pakaian pula. Sebab macam aku cakap dulu, aku nak target beberapa bidang yang nak dibawa masuk dalam Gigi Emas ni. Antaranya entertainment, F&B, pakaian, event management, last kali maybe property lah. Tapi untuk sekarang ni, kalau korang perlukan servis ambil gambar, ambil video, nak buat lagu, nak cari live band, jangan segan silu WhatsApp je kita orang, link ada dekat bio. Aku tahu kadang-kadang kita orang respon lambat gila, aku minta maaf sangat. Aku tengah usaha sedaya upaya aku untuk improve bahagian customer service Gigi Emas. Okay, aku harap korang dah boleh faham lah aktiviti Gigi Emas ni. Jadi kita teruskan pada tajuk kita hari ini. Selat Melaka atau Melaka Straits merupakan kawasan perairan yang sempit dan memisahkan semenanjung Malaysia dan Kepulauan Sumatera dekat Indonesia. Kalau korang nak tahu, Selat Melaka ni salah satu selat yang paling busy dekat dalam dunia. Oleh kerana selat ni busy, banyak nau kapal keluar masuk, kenalah ada orang yang jaga supaya Selat Melaka ni kekal aman dan tak mendatangkan masalah untuk kita. Jadi ada 4 negara yang bertanggungjawab untuk jaga Selat Melaka, iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Thailand. Sebelum aku nak borak barang ni, kita mesti tahu sejarah dulu. Kalau tak lengkap le syarat video aku, nanti jadi tempang le lah. Kalau ikutkan bacaan aku, sejarah komuniti manusia yang duduk dekat pesisiran pantai Selat Melaka ni memang panjang gila. Bersilih ganti generasi dan kerajaan pun dah berkali-kali tukar dah. Kalau sejarah dari sudut geologi, Selat Melaka ni terbentuk disebabkan peningkatan paras air 20,000 tahun dulu. Disebabkan tu, terpisahlah tanah besar Asia termasuk kita, Semenanjung Tanah Melayu dengan Kepulauan Sumatera. Disebabkan dah terpisah, maka komuniti hidupan darat dekat dua-dua bahagian pesisir Selat Melaka ni jadi berbeza lah. Maksudnya, orang belah Tanah Melayu lain PL-nya, orang belah Sumatera lain pula PL-nya. Faham? Bila dah wujud Selat Melaka ni, jadi mestilah kapal lalu lalang. Lama-lama jadilah tempat berdagang. Penemuan candi dan relau pelebur besi dekat Lembah Bujang Kedah menjadi bukti yang orang Cina dengan India zaman dulu berdagang dekat sini. Selain tu, artifak yang ada unsur tamadun India dan tembika dari tamadun Cina yang dah berusia 2,400 tahun dulu menjadi bukti pedagang Cina dengan India bertemu dekat Selat Melaka. Senang cerita, nak pergi negara masing-masing kan jauh. So jumpa dekat satu tempat
dekat tengah-tengah. Dekat mana? Selat Melaka lah. Jadi, dari zaman kerajaan Langkasuka, Sriwijaya, Selat Melaka ni dah jadi laluan perdagangan dah. Selat Melaka ni jadi famous sebagai pusat perdagangan masa abad ke-15. Bila kerajaan Kesultanan Melayu Melaka buat hubungan diplomatik dengan China, kerajaan China jual barang macam bahan wangian, permata, sutera, setin, alat memasak, tembikar dan juga peluru. Dan diorang pula suka beli barang macam lada, gaharu, candu, rempah dan segala hasil hutan yang ada dalam hutan area Nusantara ni. Menurut Tom Payes dan Rui Di Brio, dianggarkan 4 ke 5 kapal besar yang datang ke Melaka setiap tahun. Nilai dagangan 4-5 kapal besar ni je dah capai 12,000 sampai 15,000 cruzados. Bila nilai tu dah besar macam tu, Melaka pun jadi makin kaya lah. Makan teks je dah tak tahan, belum cerita benda lain lagi. Selain daripada pedagang Cina, pedagang Arab, Parsi, Turki, Abyssinia pun datang Melaka juga. Diorang biasanya bawa makanan, beras, gula, daging kering, kain India dan juga sayur-sayuran kering. Barang ni diorang tukar dengan lada, jagung, cengkeh, sutera Cina, tembikar Jepun dan juga senjata daripada Jawa. Disebabkan keagungan pelabuhan Melaka dari abad ke-15 sampai abad ke-17, maka dibagilah nama Selat Melaka. Orang selalu kata, di sebalik kejayaan seorang lelaki, ada seorang wanita yang bagi sokongan dan pertolongan. Samalah juga dengan pelabuhan zaman Kesultanan Melayu Melaka ni. Melaka memang pusat dagangan, tapi pedagang dari Timur Tengah bukan boleh belayar terus sampai sini. Zaman sekarang nak belayar pun makan hari, apa lagi zaman dulu. Silap-silap boleh makan bulan dah. Untuk pengetahuan korang, kalau belayar daripada Laut Merah nak sampai Melaka ni makan 18 bulan baik. Jadi masa on the way nak sampai Melaka tu mesti berhenti dulu dekat mana-mana kan. Oleh itu, pelabuhan entrepot yang paling penting untuk pelabuhan Melaka ialah Kembayat. Kembayat ni dekat India tau, bukan Kembayat Kalimantan. Kalau sekarang lebih dikenali sebagai Kambat atau Kambe dalam kawasan Gujarat, India. Pedagang Timur Tengah akan lepak dekat sini dulu sementara nak tunggukan angin monsun sebelum diorang teruskan perjalanan pergi Melaka. Jadi, kenapa Kembayat ni penting untuk pelabuhan Melaka? Masa dekat Kembayat ni le, pedagang-pedagang akan siapkan barang dagangan diorang macam senjata, kain bulu, kain saklat, barang tembaga, kismis, banyak lagi lah barang lain. Kalau pedagang daripada Kahirah, Aden dengan Ormuz, diorang jadikan Kembayat ni sebagai tempat nak berkumpul. Bila semua dah sampai, diorang bentuk satu syarikat atau perikatan dulu sebelum sambung belayar pergi ke Melaka. Jadi, bila diorang dah sampai Melaka, diorang akan bawa barang yang lagi baik, lagi banyak dan lagi berkualiti sebab diorang dah gunakan kaedah yang sistematik. Disebabkan tu, Melaka yang dapat untung sebab yang sampai semua hasil-hasil yang baik dan berkualiti. Kalau tak ada Kembayat, mungkin diorang tak sempat pun nak sampai Melaka. Kalau sampai pun, mungkin jadi wara sikit lah dengan penuh pedagang daripada segala solok. Ini sekadar info tambahan je lah untuk korang semua. Cerita pasal ramai pedagang ni kan, masa zaman kegemilangan Melaka, dianggarkan nak dekat 80 bahasa yang digunakan dekat pelabuhan Melaka. Tapi, bahasa Melayu tetap jadi bahasa utama untuk berkomunikasi dekat Melaka. Sebab tu bahasa Melayu pernah jadi lingua franca. Seterusnya, ciri-ciri Selat Melaka yang korang kena tahu ialah tahap kemasinan air dekat Selat Melaka. Berdasarkan kajian, tahap kemasinan air dekat Selat Melaka ni lagi rendah kalau nak bandingkan dengan Laut Hindi atau Laut Cina Selatan. Disebabkan tu, banyak binatang dalam laut ni tak boleh nak cross lalu Selat Melaka ni. Jadi, segala hidupan dekat Selat Melaka ni memang wujud dekat sini je. Kebanyakannya memang tak ada dekat tempat lain. Maka, kewujudan Selat Melaka ni dah membentuk kepelbagaian dalam marine biology. Tak adalah binatang tu sama je dekat semua tempat. Nampaklah unik sikit Selat Melaka ni. Tapi tak adalah banyak now binatang laut yang rare dekat Selat Melaka ni. Kalau nak banyak dekat belah Laut Cina Selatan sana. Tapi yang ada dekat Melaka ni boleh kata unik lah. Walaupun kepelbagaian tu tahap sederhana. Selain tu, disebabkan tahap kemasinan air tu berbeza, Selat Melaka dapat sekat percampuran komuniti laut di antara dua lautan yang besar dekat dalam dunia ni, iaitu Laut Cina Selatan dengan Laut Hindi. Senang cerita, dua laut ni terpisah disebabkan Selat Melaka ni. So binatang besar-besar ni tak adalah kacau ekosistem yang sedia ada dekat satu tempat tu. Cerita pasal ekosistem ni, ekosistem yang ada dekat Selat Melaka ni merangkumi hutan bakau, terumbu karang, pesisir pantai yang berselut, berpasir, rumpai laut dan ekosistem laut terbuka. Tapi ekosistem yang paling besar ialah ekosistem hutan bakau yang kau boleh jumpa dekat kawasan pesisiran pantai daripada Kedah bawa ke Perak, lalu Selangor sampai ke Johor. Kenapa tahap kemasinan air dekat Selat Melaka ni rendah walaupun diorang sama-sama laut? Bukan laut dengan sungai ke, laut dengan tasik ke? Dia jadi rendah disebabkan banyak air sungai daripada Sumatera dengan Semenanjung Malaysia yang masuk dalam Laut Selat Melaka. Air dalam Selat Melaka ni nampak lagi keruh disebabkan air daripada Sungai Perak, Sungai Muda, Sungai Kampar dan Sungai Siak. Sekarang kita cerita pasal geografi Selat Melaka pula. Video aku hari ni dah bunyi macam National Geography dah. Function Selat Melaka ni untuk hubungkan Laut Andaman, yakni Lautan Hindi, dengan Laut Cina Selatan. Selat Melaka ni berkeluasan 25,000 batu persegi atau 65,000 km persegi. Panjang Selat Melaka ni dalam 800 km. Lebar dia dalam 65 km dekat belah selatan. Lepas tu makin lebar dekat belah utara dalam
dalam 250 km di antara Wee Island dekat Kepulauan Sumatera dengan Segenting Kera dekat Thailand. Kedalaman dia pula, kalau dekat bahagian selatan biasanya 90 kaki dalam je. Tapi untuk kawasan paling dalam dekat belah selatan boleh capai 120 kaki dalam. Kalau belah barat laut, dalam dia tu boleh sampai 650 kaki. Sebab kedudukan dia dah bercantum dengan Laut Andaman. Dan memang kapal banyak masuk ikut sini sebab lagi senang dan lagi luas. Kalau belah selatan ni pula susah nak masuk sebab banyak pulau-pulau yang kecil. Pulau-pulau ni pula penuh dengan terumbu karang, pasir, lagilah sempitkan laluan tu. Sekarang ni korang dah tahu ciri-ciri, geografi, ekosistem dengan sejarah Selat Melaka ni kan. Jadi pernah tak korang terfikir kenapa Selat Melaka ni penting? Sampai banyak kuasa besar berebut nak pegang. Sampai Kesultanan Melayu Melaka kena jajah lah, senang kata. Dia punya penting tu bukan dulu je, sampai sekarang pun penting. Sebab tu jadi salah satu selat yang paling busy. Sebab dia lokasi Selat Melaka ni strategik, betul-betul dekat tengah-tengah laluan perdagangan antara timur dengan barat. Selat Melaka ni juga terlindung daripada angin monsun barat daya dengan angin monsun timur laut. Jadi kapal-kapal dagang ni boleh parking dengan aman damai lah. Macam yang kita tahu, Melaka jatuh dekat tangan Portugis pada tahun 1511. Lepas tu Belanda pula take over Melaka dengan Selat Melaka. Tahun 1786 British take over Penang. Sebagai langkah pertama diorang nak kontrol Selat Melaka. Bila British dah bertapak dekat Singapura pada tahun 1819, diorang ubah Singapura tu daripada perkampungan nelayan yang kecil sampai jadi pelabuhan utama dekat rantau Asia. Tahun 1824 diorang dapat take over Melaka pula. Lengkap le kuasa British ke atas Selat Melaka. Bila terusan Suez dibuka pada tahun 1869, lagi le rancak aktiviti perdagangan dunia ni. Jadi Selat Melaka ni jadi makin penting sebab dia dah termasuk dalam laluan utama yang paling dekat, paling cepat dan paling jimat untuk hubungkan timur dengan barat. Anggaran perjalanan dari Aden Yaman nak pergi ke Yokohama Jepun dengan kapal berkelajuan 12.5 knot ambil masa nak dekat 22 hari je kalau guna Selat Melaka. Sedangkan kalau guna Selat Sunda dah makan 24 hari. Kalau lalu Selat Lombok Makassar dah makan 25 hari. Walaupun beza 2-3 hari je, tapi itu semua kos tau. Kena bayar gaji lebih, minyak lebih, masa lebih. Jadi paling jimat lalu Selat Melaka. Jadi laluan terusan Suez Selat Melaka ni kekal sampai ke hari ini sebagai jalan yang paling cepat. Sekarang ni dianggarkan sebanyak 80,000 kapal yang bawa nak dekat 25% barang dagangan dunia melalui Selat Melaka. Senang nak faham suku barang dagangan dalam dunia ni mesti lalu Selat Melaka punya. Dijangkakan nilai itu akan bertambah 2 kali ganda kalau ekonomi China makin naik 10 tahun akan datang ni. Disebabkan tu Pelabuhan Kelang dengan Pelabuhan Tanjung Pelepas tersenarai dalam 20 pelabuhan yang paling busy dalam dunia. Pelabuhan paling busy dekat dalam dunia ni dekat Pelabuhan Shanghai, China. Yang kedua busy dalam dunia, jiran kita Pelabuhan Singapura. Tapi okey lah, pelabuhan dekat Malaysia ni dah masuk dalam top 20. Kira padu juga berapa ratus port pula dalam dunia ni. Untuk rekod tahun 2021 dekat Port Klang je, total kontena yang masuk dalam setahun dalam 13.64 juta TEU atau 20 foot equivalent unit atau unit bersamaan 20 kaki. Untuk Pelabuhan Tanjung Pelepas pula, total kontena nak dekat 11.2 juta TEU. Selain daripada dua pelabuhan ni, Pelabuhan Pulau Pinang pun function juga dalam Selat Melaka ni. Cuma tak busy macam Pelabuhan Kelang dengan Pelabuhan Tanjung Pelepas lah. Bila Selat Melaka ni dah jadi laluan perdagangan, mestilah jadi lubuk nak buat duit. Dah nama pun lubuk nak buat duit, mesti tak lari daripada masalah lanun ni. Daripada laporan Berita Harian yang bertarikh 31 Mac 2015, ada 53 serangan lanun dekat perairan Malaysia dari tahun 2006 sampai 2014. 38 kes direkodkan dekat Selat Melaka, 14 kes dekat Selat Singapura dan 1 kes dekat Sarawak. Disebabkan majoriti kes rompakan lanun ni banyak dekat Selat Melaka, Kerajaan Malaysia pun tubuhkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM yang start beroperasi pada tahun 2006. APMM ni ada sistem satelit yang dikenali sebagai Korpas Sarsat. Function dia untuk accept dengan pantas semua jenis isyarat kecemasan daripada kapal-kapal laut yang lalu Selat Melaka bila kena serang dengan rompakan lanun. Selain daripada tu, untuk pastikan Selat Melaka ni selamat, Malaysia, Indonesia, Singapura dengan Thailand semua setuju nak bekerjasama untuk pantau dan banteras aktiviti jenayah dekat Selat Melaka melalui Rondaan Maritim Selat Melaka MSP. Bila dah gabung ni, lagi padu keselamatan Selat Melaka ni. Jadi sektor ekonomi dekat negara sekeliling Selat Melaka ni tak terganggu lah. Kejayaan yang paling baru pada 7 Julai 2023, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Bakamla dengan bantuan APMM berjaya tahan kapal tangki yang bawa bendera Iran yang pindahkan minyak mentah bernilai 1.38 bilion secara haram. 38 orang anak kapal warga Syria telah ditahan, termasuk 3 orang penumpang. So sekarang ni korang dah faham kan kenapa Selat Melaka ni penting gila. Bukan dulu je sampai sekarang Selat Melaka ni penting sebab inilah jalan kapal pedagang nak lalu. Tapi Selat Melaka bakal ada pesaing kalau rancangan untuk wujudkan terusan Segenting Kera tu dijalankan. Segenting Kera atau Kra Isthmus adalah satu kawasan dekat Thailand yang pisahkan Laut Andaman dengan Laut Cina Selatan. Jadi datanglah idea nak buat satu terusan perkapalan yang cross tanah sempit dekat Segenting Kera
tu. Idea ni dah ada dari tahun 1677 lagi. Masa tu Raja Narai yang perintah kerajaan Siam atau sekarang dikenali sebagai Thailand. Kalau projek ni jalan, dianggarkan terusan segenting kera tu punya panjang 120 km, 25 meter dalam dan berkeluasan 400 meter persegi. Projek ni dibuat oleh kerajaan Thailand dan dibantu oleh kerajaan Jepun, China, US dan negara-negara lain yang ada kepentingan dalam projek tu. Bila terusan ni siap je, dijangkakan terusan ni dapat pendekkan laluan kapal dan tak payah lagi dah lalu Selat Melaka. Dari sudut marine biology, benda ni bagus untuk Selat Melaka. Disebabkan Selat Melaka ni laluan utama kapal daripada dulu sampailah sekarang. Kapal pula bertambah setiap tahun. Secara tak langsung bagi kesan dekat alam sekitar dan kehidupan marine dekat Selat Melaka. Bila terusan segenting kera ni dah ada, dia boleh alihkan trafik kapal dekat Selat Melaka pergi sana. Jadi Selat Melaka dapat kurangkan beban nak tanggung kesan bila kapal dagang ni lalu. Kalau dari sudut ekonomi, mungkin akan bagi kesan sikit dekat negara-negara dekat sekeliling Selat Melaka ni. Tapi setakat hari ni belum ada keputusan lagi sama ada nak teruskan ke tak projek ni. Plan ni masih tergantung lagi dan kerajaan Thailand tak keluarkan apa-apa statement lagi. Jadi begitulah kisahnya tentang sejarah, ciri-ciri, kepentingan dan segalanya yang korang kena tahu pasal Selat Melaka. Semoga video ni dapat menambah pengetahuan korang semua. Kalau korang ada pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni. Jangan lupa juga untuk subscribe membership Keluarga Gigi Emas untuk dapatkan early access video-video yang baru. RM10 je sebulan. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menarik hari ni. Aku rasa hari ni aku tak berapa nak perform sangat. Aku rasa macam aku rushing gila bercakap. Apa pun terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk menonton video aku hari ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.